تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تتحرك إلا بإذن الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ke surah 41 pula. Betul tak? 41 no? InsyaAllah tuan-tuan. Jadi dalam muka surat 41 masih kita membahaskan tentang nafsu ni. Tentang nafsu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Yang mana setengah daripada perjuangan kita ialah kita menumpukan kepada melawan hawa nafsu. Kan hawa nafsu ni tuan-tuan kita hawa pada awal. Dia bukan senang nak lawan. Pasal apa? Pasal dia tak nampak dengan mata kepala kita. Dia duduk dalam tubuh badan kita. Dia duduk dalam rohaniah kita. Tuan-tuan ni susah kita nak lawan kan. Tapi walaupun dia wajib dilawan. Sebab dia ada punya kategori. Ada nafsunya, nafsu jahat, nafsu amarah. Ada nafsu yang lembut, nafsu awamah. Ada nafsu yang mendapat ilham dari Allah, nafsu mulhimah. Ada nafsu yang tegak tetap, nafsu mutmainnah. Ada yang dapat keridhaan Allah, nafsu radiyah. Begitulah tuan-tuan yang diaturkan oleh ulama sufi dalam mengkategorikan nafsu-nafsu yang ada di dalam tubuh badan manusia. Yang kita nak lawan ni tuan-tuan ialah nafsu-nafsu amarah lah. Nafsu jahat, nafsu macam mana? Contoh dia menggerakkan hati kita menjadi manusia yang takbur, yang menggerakkan hati kita menjadi manusia yang riak, menggerakkan hati kita menjadikan kita nafsu tamak, menggerakkan hati kita menjadi nafsu kita di hati kita jadi bakhil. Banyak lagi lah sifat-sifat yang dicela yang telah wujud di dalam hati manusia digerakkan oleh hawa nafsu tadi. Macam mana kita nak buat? Sebab benda-benda ini hak yang kita sebut tadi adalah antara perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan membatalkan ibadat, membatalkan pahala ibadat. Kita kalau kata ibadat zahir, ibadat fiqh tak susah. Sebab ibadat fiqh ni cukup syarat dan rukun sah lah kan? Haji cukup syarat dan rukun sah. Zakat cukup syarat dan rukun sah. Kurban cukup ikut syarat dan rukun sah. Sembahyang ikut syarat dan rukun sah. Tetapi kadang-kadang itu ilmu fiqh dalam bab fiqh. Jadi dalam bab tasawuf ni, dalam bab tasawuf ni sebab dia pun bukan saja direka, sebab berlandaskan kepada hukum Quran juga kan. Bila Allah kata narkawil bagi orang yang sembahyang macam mana? Lalai dan riak. Riak tu apa? Menunjuk-nunjuk. Nunjuk tu di mana? Dalam hati. Dalam hati. Hati tu yang kita kata membatalkan pahala. Pahala sembahyang. Maknanya bukan sembahyang saja. Contoh, sebagai contoh model yang utama Allah bagi sembahyang. Yang kedua banyak lagi lah. Habaklah nak habak apapun. Jadi di sinilah tuan-tuan, nafsu ni adalah satu perjuangan yang memerlukan pengorbanan yang cukup hebat dalam kita nak benterah dia supaya bagi dia, bukan kita nak buang dia, mana kita nak bagi dia tingkat, bagi elok. Nak buang tak boleh buang sebab Tuhan jadikan hidup kita bersama nafsu. Macam mana kita buang? Kan? Bukan kira nafsu kawan, makan, kahwin saja, bukan itu. Kan? Nafsu hak tadi tu yang paling dahsyat, yang meruntuh, yang merosak, kan? Merosakkan negara, dunia, masyarakat, nafsu hak macam tu kan? Nafsu hubbul mal, hubbul jah, cinta kemegahan,
Sampai kita tak kira kawan lawan, dia sapu bersama bersihnya, kan? Bukan dia nak pergi betul, tapi nak pergi rosak, nak pergi jahanam, kan? Itu kita semua kita nampak jelas dengan mata kepala kita. Itu yang kita duk bimbang. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi Minhajul Abidin ini yang dialih bahasanya, diterjemah daripada Minhajul Abidin Arab, tuan-tuan, menjelaskan kepada kita tentang macam mana kita nak jaga. Dulu dia habaq kat kita ada 3 cara lah untuk kita nak kawal dia. Yang pertama kata dia, kita tegahkan syahwat kita, tegahkan. Yang kedua dia kata iaitu kita menegakkan syahwat dia. Yang kedua iaitu kita kekangkan dia dengan buat kerja berat. Beratnya kerja berat bukan angkat padi 2-3 tan, berat dengan ibadat. Berat kan dengan ibadat. Yang ketiganya dia kata dulu ni iaitu kita penjarakan dia, tu ada 3 macam kot dia abang dulu ni. Lepas tu kita nak sambung dalam muka surat 41 tu. Kan? Kata dia di sini tuan-tuan, dalam kita nak kawal nafsu ni tuan-tuan bukanlah benda yang mudah, benda yang senang. Maka jika engkau kata nyatakan olehmu, situ pun, situ. Ada baris yang ketiga kot, yang kedua yang ketiga daripada atas. Muka satu. Dia ana atas. Deh. Nombor 3 ni. Nombor 3 tu kita nak ambil ke mana? Maka jika engkau kata nyata, makna soalan lah ni. Soalan lah ni. Maka jika engkau kata nyatakan olehmu bagi kami ni sekarang lah, no? Apa ia takwa itu? Takwa tu apa benda? Yang kata takut tu apa? Yang kata Allah kata ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya wahai manusia takutlah kamu akan Tuhan kamu yang menjadikan kamu daripada zat yang satu, kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, takut kepada Allah sebenar-benar takut. Yang kata takut yang diulang-ulang oleh Allah Taala dalam Al-Quran tu, kan? Apa benda, apa makna takut tu? Di sini akan diterang, dijelaskan kepada kita oleh pengarang Sofi ini, tuan-tuan. Dia nak tanya apa itu takwa? Hingga kami ketahui dia akan takwa, sampai kami faham, kami tahu apa itu takwa tu. Jadi kata dia, kalau ditanya orang, disoal orang macam tu, mana apa dia? Kemudian dia jawab, maka ketahui olehmu. Itu jawapannya tu. Maka ketahui olehmu. Itu jawapannya. Apa dia? Bahawasanya takwa itu bendaharaan, satu perbendaharaan, satu simpanan, satu perbendaharaan, satu simpanan. Simpanan yang macam mana ni? Sifat simpanan itu yang amat besar, simpanan yang cukup besar. Takwa ini adalah satu simpanan yang cukup besar di dalam diri, dalam hati, dalam rohani kita. Simpanan yang cukup besar takwa ni, tuan-tuan. Nampak aja kita rasa macam kecil kan, kecil kan. Kita tengok banglu besar. Takwa ini ada satu perbendaharaan, satu simpanan yang cukup besar di dalam roh kita, dalam rohaniah kita, dalam jasad kita, dalam tubuh badan kita, dalam hati kita. Hati dulu kita dah hambak dah. Bukan hati yang hati kita duk hambak tu. Hati yang duk dunia duk cerita tu. Tu hati tu boleh rosak, boleh buruk, boleh semua. Hati rohaniah. Bukan qalbun jismaniyah, tetapi qalbun rohaniyah. Sebab hati ni ada dua. Satu nama qalbun jismaniyah, hati jismani, iaitu Allah jadikan daripada kumpulan-kumpulan darah yang membentuk bagaikan nerve di dalam dada manusia. Itu qalbun jismaniyatun, qalbun jismani. Yang kedua qalbun ruhaniyun, hati rohani. Hati rohani itulah yang boleh menerima kekufuran, keimanan, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, kezaliman,
Qalbun rohani itulah yang boleh menerima berbagai-bagai kejahatan dan kebaikan. Dia boleh menerima iman, dia boleh menerima kekufuran, hati rohani itu. Yang itulah yang nak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimatikan olehnya. Habis lagi dia abang kata dia, perbenaran yang amat besar. Maka sanya apabila engkau dapat dengan dia, dengan itu perbendaharaan, yaitu takwa. Maka kata dia, kalaulah kita dapat mantapkan, kuatkan, kokohkan, watikan ketakwaan tadi ni, perbendaharaan itu kita jaga dengan baik, maka beberapa yang engkau dapat padanya, situ kan? Saya lajak baca, tak buat no? Betul bagi itu. Betul. Maka kata dia, maka beberapa yang engkau dapat, padanya, pada itu perbendaharaan takwa tadi. Kalau kita dapat, mantapkan, kuatkan, maka kita akan dapat beberapa pula daripada ketakwaan itu, daripada mutiara, daripada mata, daripada permata yang indah, daripada permata yang indah. Kalau kita dapat mantapkan, kuatkan, kokohkan, wajibkan di dalam hati kita ketakwaan itu, maka kita akan mendapat permata yang cukup indah. Permata yang cukup indah. Tuan, kita kadang-kadang kita nak habaq permata indah ni, tak ada nilai lah kan. Mutiara yang daripada menyelam kat pulau Sandakan Labuan tu pun dah cantik, daripada duk troka kan, puak-puak Filipin kan, cantik kan. Ini mutiara takwa ni lebih daripada tu lagi lah. Itu mutiara, cerita mutiara ni orang kaya lah, orang miskin tak ada lah kan. Bagi orang miskin tak ada nilai pun, tak ada apa, macam biji jagung tu je kan. Mutiara yang indah-indah, kata dia. Dan lagi, dan perkara. Betul ya? Buat saya silap tu. Dan perkara kebajikan. Betul kebajikan? Dan perkara ajaib-ajaib. Kalau kita dapat mantapkan, kuatkan ketakwaan, kita jaga perbendaharaan yang disebut takwa tadi ni, makna kita akan mendapat perkara macam mutiara yang indah dan perkara yang ajaib-ajaib, yang mengherankan. Ajaib tu cakap Arab lah, itu yang mengherankan. Bahasa Melayu menakjubkan, bukan bahasa Melayu pun, bahasa Arab juga, tapi saja style menakjubkan, yang mengherankan. Apa tidaknya kalau kita takut dengan Allah Ta'ala ni tuan, kita hidup lain daripada manusia biasa lah. Daripada luar biasa macam monyet. Bukan. Maksudnya kita dapat mengindahkan kehidupan kita ini dengan ibadat-ibadat, dengan keindahan ibadat, dengan keindahan rendahnya hati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan maya ini, yang menjadikan sejagat ini. Itu yang hebat tu. Tak ada rasa apa. Bila ketakwaan itu, perbendaharaan kita jaga, maka kita dapat mantapkan. Walaupun setinggi manapun kekayaan kita, pangkat derajat kita, kehidupan kita, ilmu kita, sijil kita, tetapi kita cukup indah, hidup yang cukup hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi manusia tentulah masalah pelik. Itu ajaib lah. Kita tengok heran lah. Allah Ta'ala mau macam tu, mau macam tu dalam kehidupan kita. Jabat yang ajaib-ajaib, dan kebajikan, yang banyak, kita akan mendapat kebajikan yang banyak. Bila ketakwaan, perbenaran ketakwaan kita dapat jaga, kita dapat kawal, kita dapat realisasikan, kita dapat realitikan, kemana kita realisasikan dalam amalan-amalan dalam kehidupan kita,
kata dia kita akan mendapat kebajikan yang cukup banyak. Kan? Cukup banyak. Kita tak banyak macam mana? Yang tuan-tuan buat dah tu, antara kebajikannya banyak lah. Orang tengok, mana orang lihat kita dalam keadaan yang walaupun kita senang, tapi kita tak ada sifat-sifat mazmumah. Orang kata dia tu baik, dia tu bagus, macam-macam. Kan? Mana kebaikan dan banyak kepada kita, kita akan dapat. Kan? Jadi benda inilah yang kena kita teroka dengan ketakwaan. Asalkan kita ikhlas. Asalkan kita ikhlas. Sebab takwa ini membuat kita ikhlas, bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak beribadat, nak berkorban, nak berjihad, nak berjuang sebagainya semua. Mana berdasarkan kepada takwa. Sebab bila kita buat, ini ayat dia ni macam ni, wajahidun, wajahidun ayat Quran kan, ayat Quran kita buat dengan tidak ada meminta balasan dan sebagainya kan. Tak ada masalah pun. Tak ada kita nak berebut dan sebagainya kan. Itu maknanya dalam soal yang macam tu. Dalam soal kehidupan kita tak ada masalah kan. Kita tidak ada hubbul mahbub, tak ada takbur, tak ada riak, tak ada bangga, tak ada sombong ada. Hidup yang cukup indah lah yang macam tu. Kan? Jadi hal yang macam inilah yang payah kita nak buat supaya hati dan jiwa kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati dan jiwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kemudian lagi dah mendapat kebajikan yang cukup banyak, dan lagi dah dan rezeki, betul ya rezeki tu. Dan rezeki yang mulia-mulia, yang halal itu. Rezeki yang mulia. Mana? Rezeki yang mulia yang halal lah. Banyak rezeki yang haram, yang halal, yang mulia-mulia. Kan? Pasal makna kita tuan-tuan dalam keadaan macam ni, kita tak jadi perompak, pencuri, penyamun, perisua dan sebagainya. Tak. Makna kita dalam keadaan yang cukup selesa, kehidupan yang cukup selesa. Tak ada gaduh kita nak riswah-riswah dan sebagainya gitu. Tengoklah dalam alam sejagat ni macam-macam lah. Nak habaq keburukan dan kekejian yang berlaku dalam persekitaran kehidupan kita, baik di Malaysia, baik seantara dunia, sama aja kan. Sebab manusia tetap manusia kan. Kemudian lagi lepas itu dia kepada kita lagi seterusnya, kata dia, dan rezeki yang mulia-mulia, dan juga apa lagi? Kemenangan. Dapat kemenangan. Kemenangan yang besar. Betul? Betul, yang besar. Dan dapat kemenangan yang besar, iaitu kita dapat melawan hawa nafsu jahat ini. Itu kemenangan yang besar lah. Yang besar lah. Kita berperang lawan punya lawan, kalah nafsu takbur, kalah nafsu riya, kalah nafsu ujub, kalah nafsu nak membangga diri pun hilang, nafsu nak menunjuk-nunjuk pun hilang, nafsu nak ujub pun hilang kan? Nafsu hubbul madh hilang. Bukan dah senang nak bagi hilang benda itu kan. Nafsu tamak pun hilang. Bukan dah senang nafsu-nafsu yang macam tu. Kalau dekat yang lain ni kita boleh lagi tuan-tuan. Kita habaq boleh lagi. Kita pantang-pantang lah kan. Doktor kata hang jangan makan banyak. Nanti darah tinggi naik. Dan kita pantang segera. Hang tak makan malam lah. Tak ada. Awak darah tinggi. Ini hang tahu. Doktor kata ni hang jangan minum susu. Hang minum susu ni kolesterol tinggi. Boleh pantang. Tapi mentakbur, riya, ujub ni bukan Islam, bukan macam tu tuan-tuan. Jadi dia sentiasa berjalan dalam kehidupan hati manusia dan jiwa manusia ni. Makna hak benda macam ni yang nak lawan tu, dia kata dapat kemenangan besar. Kemenangan melawan hawa nafsu adalah satu kemenangan yang cukup besar bagi seseorang insan yang bernama ibadullah, ataupun yang ibadullah bersifat ubudiyah, yang bersifat kehambaan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Santan kadang-kadang kita fikir benda ni pasal dia main selalu. Dia macam ayak duk jalan, macam kita duk tengok sungai di atas bukit tu kan, duk lalu, ayak duk lalu macam tu lah nafsu kita. Jadi bila dia duk jalan macam tu, dulu dia habaq kita duk jalan macam tu, sebab tak kenal kita. Nak tak belat, dia duduk jalan.
nak belat mengejut, sekali dia rempuh habis-habis. Jadi benda macam ni yang kita duk tengok, nafsu kita duk jalan selalu begitu. Jadi yang ada Allah bagi tak apa. Kalau hang telajak istighfar, kalau hang telajak an-nadmu, penyesalan, kalau hang telajak al-azmu, kamu azam tidak mengulangi dan sebagainya. Itu adalah masa tempoh yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang terlanjur terlajak dalam masalah-masalah berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita masih ada masalah kan. Tapi kena maknanya kita nak belak dan nak sekat dia tu kena tahu juga cara sekat dia. Sekat dia itulah bil ilmi, iaitu dengan ilmu. Dia kata tak ada ilmu macam kita nak sekat dia. Jadi dia berjalan sentiasa selalu berjalan. Dia tuan-tuan benda macam ni tak kira lelaki, tak kira perempuan, muda, tua, miskin, kaya, pangkat sama aja. Selagi manusia itu disebut manusia, macam itulah keadaan dia. Mujuklah tuan-tuan, orang gila ni Tuhan buang awal-awal. Dia gila, jatuh kitab taklif kat dia, tak ada anak. Bila akal dia gila, Allah jadikan gila, itu adalah keuntungan bagi dia kan. Tapi bagi kita kata, oh gila kan, sampai tak tahu apa langsung, kita pula kata begitu. Rugi dia gila tu. Kalau dia tak gila kan dia jadi apa dulu ni? Kita jangka. Allah Ta'ala lebih mengetahui dia buat begitu kan. Jadi menteri. Wah, kita pintar begitu kan. Dia gila tak agak lah. Alright. Allah Ta'ala jaga dia kan. Mungkin dia jadi penyangak besar. Allah Ta'ala lebih tahu. Macam Nabi Hajar dengan Nabi Musa lah. Itulah kan. Jadi hakikat dan syariat ni lain kan. Itu yang dalam hadis Riyadhus Salihin tuan-tuan, jilid kedua menjelaskan kepada kita Nabi berceritalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni tuan. Cerita dia budak yang bercakap masa kecil yang tengah menyusu, mak dia bagi menyusu. Bila mak dia menyusu, ialah budak tu tak boleh cakap lah menyusu ni. Kalau pandai bercakap, mak dia pula pergi cabut kalau ni. Kalau bercakap lah budak tengah menyusu tek mak tu tuan-tuan, mak dia pula pergi. Dia ingat anak dia kan anak jin, cakap kecil-kecil. Tapi orang dulu ni, bila Nabi bercerita kata dia, di situ dia kata, dulu-dulu orang bagi tek anak ni tuan-tuan dekat beranda, dekat pintu. Kalau dulu zaman dulu lagi tuan-tuan, depa bagi menyusu anak ni tambah dekat-dekat kenuri. Adik-beradik ramai tuan-tuan. Dulu bila nak buat balai, tebang pokok nyok, batang nyok tu buat tiang balai. Depa duduk kat tunggu nyok tu. Duduk kat tunggu nyok sambil tek bagi tek anak. Lalu bola orang kat depan dia dulu sangat. Dulu biasalah. Semua datang adik-beradik aku pun nak susah apa tu. Itulah. Dulu tu itulah. Biasalah adik-beradik aku tu semua tu datang. Semua kulaan lah. Ya, habis lalulah seorang yang berkuda. Dia kata berkuda lah. Dia kata berkeinderaan yang hebat, yang dahsyat. Kita tengok kalau kuda ada pelana dia lah dulu ni, siap dengan pelana dia. Mak dia pun kata, mak dia kata ke anak dia, dalam dia cakap lah, ya Allah ya Tuhan, dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah anak aku ni macam lelaki tu, hebat, mulia, kaya, raya. Anak dia tengah meletak tu, dia tarik balik. Dia pun cakap mak dia. Dia kata apa? Aku tak mau jadi macam tu, kata dia. Aku tak mau jadi macam tu. Jadi macam orang hak lalu, hak hebat tu. Lepas tu dia meletak pula. Lalu pula. Tengah letak tu, lalu pula. Lalu ni, satu hamba abdi yang dipukul oleh tuan dia. Sambil tuan dia, 2-3 orang geng-geng tuan dia tu, sambil pukul hamba abdi tu, sambil kata, hang ni pencuri, hang pezina. Dia pukul. Mak dia pun kata, ya Allah ya Tuhanku, janganlah jadi anak aku macam tu. Anak tu kata, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku macam tu. Terkejut mak dia tadi. Mak dia tengah bagi teks, terkejut. Mak dia pun tanya, hai anakku,
Apa hang ni? Maksud dia lebih pula cara belah kita belah mata tu macam tu. Apa hang ni? Mak hak tadi mak nak macam tu hang tak mau. Hang nak tak mau macam tu. Yang ni pula mak tak mau hang mau macam mana pula? Anak tu pun bagi penjelasan, kan? Jadi anak yang tengah menyusu tadi bagi habaq mak dia, wahai ibuku, sebenarnya hak nu tadi, hak lalu yang pakai kereta proton sangat cantik lawa tadi tu, hak pakai pelana tu, hak hebat kereta tadi ni, kata dulu budak lah, lain kereta kata apa? Sebenarnya itu orang zalim, orang jahat, rampas, kata penzalim kata. Mak dia tak tahu. Lepas tu yang hama tadi, yang lalu aku tak mau hama, dia kata, wahai ibuku, sebenarnya abdi tu orang yang benar, yang betul, tapi tuan dia tuhmah, fitnah dia. Tu kena pukul, dia adalah orang yang benar, yang jujur, yang elok, yang baik. Lepas tu dijelaskanlah dalam hadis tersebut, kata dia, inilah maknanya kita, ibu dia tak tahu benda yang sir, benda yang rahsia, tapi anak dia tahu yang sir, yang rahsia. Sebab apa? Sebab ibu dia kemungkinan sudah taklif dengan hukum Allah. Dosa ini adalah mendinding antara rohaniah kita dengan Allah. Dosa ini adalah az-zambu hajjun bainana wa bainallah, dinding antara kita dengan Allah SWT. Budak tadi maknanya dia tahu sir, rahsia, maknanya dia tak berdosa. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila kita melihat sesuatu yang benda macam itu pelik, yang pelik itu adalah benar. Betul ya? Budak itu cakap. Jadi dijelaskan dalam hadis tersebut, tuan-tuan, maknanya dia nak membezakan yang lemah itu jangan disangkakan buruk, kan? Yang kuat itu jangan disangka hebat. Dalam hadis itu, dalam hadis yang menjelaskan antara kita tengok hebat, mula kita ingat hebat semua, dah, jangan sangka baik. Yang buruk, yang bodoh tadi, jangan sangka pula dia itu tak baik. Itu yang lebih baik. Sebab tu budak tu tahu sir, rahsia, asrar. Allah buka hijab dia, buka bagi kat dia. Dia bercakap masa kecil, masa tengah tek anak. Bukan menyusu anak ni tuan, anak bukan boleh bercakap lagi. Antara setahun ke 2 tahun tu Nabi kata menyusu atas pada tu tak menyusu dah, kan? Kalau menyusu pun mak dia kelang kabut dah. Jadi kisah inilah tuan-tuan, kita ni benda yang rahsia-rahsia macam ni memerlukan kepada pemahaman kita, pendekatan kita kepada Allah dengan ketakwaan, satu perbenaran yang cukup besar, supaya kita kenal di mana letak diri ruhaniah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan. Sebab itulah dijelaskan di sini. Kalau kita tengok macam pelik-pelik dah. Tapi dalam tu memanglah hadis tu rasa macam pelik pula. Tapi tak pelik. Sebab itu adalah pengajaran yang Nabi sebut. Habis kata dia, ketakwaan tadi adalah akan mendatangkan sesuatu yang cukup besar kepada kita, mendatangkan kebajikan-kebajikan, kemenangan-kemenangan yang besar. Boleh kita lawan hawa nafsu kita. Dan juga kata dia, dan lagi apa dia tu? Apa dia? Dan tawanan yang jisim. Tawan yang jisim. Apa makna jisim? Makna satu tawanan yang merupakan jisim. Jim sin yamin, betul tak? Tawanan jisim, maksudnya iaitu tawanan yang cukup hebat. Kalau kita dapat buat macam tu, ketakwaan kita mantapkan, dia ada satu tawanan yang cukup hebat. Dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Dan lagi dan kerajaan yang azim, dicampurlah. Dan kerajaan yang azim, yang besar. Bila kita boleh ketakwaan itu kita mantapkan di dalam jiwa dan hati kita, kita akan mendapat kerajaan yang besar. Ini bukan kerajaan Fir'aun ni, kerajaan yang besar. Betul lah tuan-tuan, kalau seorang pemimpin negara boleh mengamalkan macam mana yang disebut oleh Sofiq ini,
disebut oleh Ihya Ulumuddin ke, Minhajul Abidin kan tuan, dalam kitab-kitab yang macam ni, maka dia ada satu kerajaan yang cukup azim, kerajaan yang cukup besar. Tak ada riswah, kan? Tak ada penipuan, tak ada rompakan, tak ada penyamunan, banyak lagi yang akan hilang daripada hasil kerajaan yang ada ketakwaan. Kita bayang itu kan? Kita boleh nampak jelas kan? Bila dia habaq itu kerajaan yang besar. Yang besar ni besar je kan? Bukan besar dengan jahat. Kita ni, akal kita ni, kita selalu tergoda dengan khayalan. Kita ingat yang besar ni, bangunan tinggi, bangunan besar, kelab malam banyak, judi banyak. Kita duk bayang lagu tu. Kerajaan yang besar ni yang kerajaan yang bersih, yang Allah redha, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negara yang indah, yang baik, yang berkebajikan, yang mendapatkan ampunan Allah. Itu yang dikatakan kerajaan yang baik. Jadi itu yang disebut kerajaan yang besar. Besarnya itu bukan dunia, sampai akhirat. Itu besar. Yang kata kerajaan yang azim ni, azim dicampur bahasa Arab. Dia tak ada daulatun azim, dia tak ada daulat mana kerajaan besar. Tapi dia kata kerajaan bahasa Melayu azim besar, bahasa Arab. Kan? Itulah tuan, kalau dapat mengamalkan ketakwaan ini kepada pemimpin Islam khususnya dalam dunia ini, bukan dalam Malaysia, dalam dunia ini, maka insya-Allah tuan, kita adalah kerajaan yang besar. Kerajaan besar. Tapi dah tak takwa. Dah tak bertakwa, nak buat macam mana? Takut tak ada. Bila jadi pemerintahnya, dia cari tang mana untung. Tang mana untung, tang tu dia sapu dulu. Kalau minyak untung, minyak dia sapu dulu. Kalau balak untung, balak dia sapu dulu. Kalau pelabuhan untung, pelabuhan dia sapu dulu. Tang mana untung, situ dia sapu. Habis macam mana nak dapat kerajaan azim? Tak ada. Jadi injek-injek semut lah siapa sakit naik atas. Hang jatuh aku naik, aku pun sapu juga. Injek-injek semut siapa sakit naik atas. Dulu-dulu lah orang tak main-main lah tu. Injek-injek semut siapa sakit naik atas. Injek-injek semut. Dah habis dah, hak bawah nak kat atas habis. Tu yang pegang itu, ram-ram pergi ramplak. Kan? Ni habis janam semua. Pasal ketakwaan tak ada. Kalau ada takwa insya-Allah tak gaduh. Ada takwa ni pahala yang penting. Ganjaran si Allah Ta'ala tuan. Kita tuan, kadang-kadang kita memikirkan dalam keadaan macam ni. Kalau kita kumpul-kumpul banyak-banyak, boleh nak makan semua. Bukan boleh nak makan semua. Itu yang kita kata bazia tu habis lah. Kapiak pula duk tunggu nganga macam boya lapak. Hampa bazia kat gua aku sapu. Hampa mai tahu kat genteng halal sapu. Macam tu lah. Apa lagi? Macam tu lah kerja mereka. Lepas tu, mereka beli balik kita. Lepas tu, mereka tembak kita. Lepas tu, macam-macam buat. Macam tu yang jadi di Palestin. Mana semua negara Islam macam tu. Jadi kita tuan kadang-kadang kita memikirkan ke arah yang benar ni, bukan satu perkara yang kecil, perkara yang besar. Bila ada takwa, insya-Allah. Kalau tak ada takwa, tak salah. Dan susahlah kan. Kemudian dia habaq kerajaan yang azim, maka adalah kebajikan. Maka adalah kebajikan dia habaq. Kebajikan dunia dan akhirat. Kerajaan yang besar itu kebajikan dunia dan akhirat. Kerajaan yang azim itu yang ditegakkan melalui kepimpinan yang bertakwa, kepimpinan yang takut dengan Allah itu, takut sifat takbur, tamak, riya, hubul mal, hubul jah, hubul duja. Maknanya kepimpinan yang macam tu katanya akan mendapat kebajikan dunia dan akhirat. Kan? Dunia dan akhirat. Dia tak sapulah orangnya kan. Hak masyarakat dia atur elok. Ada tanah kosong dia panggil. Tanah kosong ada 1000 ekar. Mai pakai ambil. Jadi, cari orang miskin. Cari orang miskin, bagi orang miskin, buat satu kampung lain. Buat pula surau, masjid, sekolah buat pula. Sini pula belas panggul. Ada pula 700 ekar.
bagi pula seorang seekor 700 keluarga. Kemudian dengan anak bini dah dapat ribu-ribu keluarga. Ada masjid, ada surau, kebajikan lagi. Dunia dan akhirat. Di mana pula? Bagantiang pula. Sungai Labu, Kuala Kura, banyak lagi lah. Tanah-tanah kosong. Mana ada kebajikan yang macam itulah yang kita nak buat. Menjadi pemimpin. Pemimpin yang bertakwa. Ni awak yang buat macam ni. Nak bagi. Aku takut esok Allah Ta'ala tanya kat aku. Selama aku bekerja ni, aku naklah buat kebajikan. Pahala banyak sikit. Sebab esok aku tak tahu dah. Kalau aku kalah esok, aku nak buat lagu ni. Bolehlah habis masjid surau, tapi tak banyak. Ni yang banyak. Kutip arah ketuk-ketuk kampung supaya kutip kampung hang dah orang. Orang hak menumpang tanah orang. Apa orang yang susah, miskin. Kampung hang apa orang. Kalau ada 20 ketuk kampung, 20 orang apa. Kalau ada 500 lagi, seorang ekar. Ada 500 ekar, bagi seorang ekar. 500, selesai masalah. Kebajikan. Ingatlah, otak kebajikan. Sebab takut Allah Ta'ala tanya. Kalaulah tuan-tuan kita boleh mantapkan macam tu ketakwaan kita kepada Allah, maka orang-orang yang berpangkat, yang dipangkatkan oleh Allah Ta'ala ni tuan-tuan, akan dapat pahala lebih daripada kita yang tak ada pangkat. Akan mendapat pahala lebih daripada kita yang tak ada pangkat ni. Sebab kita kebajikan tak banyak buat. Dia apa banyak. Itu makna pengertian ketakwaan ni tuan-tuan. Lagi tinggi pangkat kita, lagi tinggi takwa kita. Lagi tinggi takwa kita. Betul. Baru dia dijelas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tipu tu. Tapi dia kata kalau hamba begitu pakai tak apa. Hang pakai susah. Yalah, susah dunia, Nabi pun susah. Dalam dunia cuba baca tengok. Siti Khadijah berkorban kepada Rasulullah SAW. Kalau baca balik dalam sirah tuan-tuan, Siti Khadijah janda kaya tuan-tuan. Habis petang dia. Habis petang dia. Dia korbankan untuk kebajikan. Kadang-kadang makan berkurma sebiji, kongsi berdua. Itulah benda tu. Amin tuan. Dahsyat lah tuan. Amin. Sebiji kurma kongsi berdua dahsyat lah. Ini bukan sepinggan nasi, luar agak pinggan tu. Tak, kurma sebiji. Dahsyat kau boleh buat. Mustahil lah. Ya, kita tak habaq juga macam tu dah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh kongsi dah. Itu pengorbanan macam tu susahlah kita nak abang kan. Tapi sekadar cerita peringatan supaya kita yang dapat lebih pada zaman Rasulullah tu, mana kita buat lah. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Sebab tu kita abang pemimpin berkebajikan ni ialah pemimpin yang bertakwa kepada Allah, mengikut hukum Allah kan. Wakil rakyat kah, menteri kah, exco sama aja. Kita nak abang ambil kecil lagu kecil, besar lagu besar. Carilah pahala lagu besar. Banyak persekitarannya. Habis lagi dia hebat kebajikan dunia dan akhirat. Main tu. Telah engkau menghimpunkan. Bila kita buat satu kerajaan yang besar, ada takwa berdasarkan ketakwaan kepada Allah, kita dapat menghimpunkan kebajikan yang cukup banyak. Besar tu banyak kita jadi pemimpin macam tu. InsyaAllah lah tuan-tuan. Sebab itulah kita mengarahkan supaya bahawa pemimpin yang nak jadi pemimpin, mestilah ada ketakwaan dalam hati, dalam jiwa mereka terlebih dahulu. Sebab tu orang dulu tuan-tuan, dia fikir lagu tu dulu. Dulu. Zaman tahun 60-an, 50-an dulu tuan-tuan. Nak lantik pemimpin, dia tengok dia ni takwa tak pada Allah Ta'ala ni. Dia beriman tak? Dia boleh ikut tak hukum Allah Ta'ala? Tak boleh dia tak mau. Dulu ni. Itu yang kita harap tu. Macam mana orang dulu cukup matang dalam beragama. Matang beragama tuan-tuan. Tengok dia ni takwa dah. Dia sombong dah. Dia takbur dah. Dia riak dah. Dia uduk dah. Dia pun tengok begitu. Kalau nampak dia ni, Allah timing lebih. Tak mau. Nampak dia ni menunjuk-nunjuk sangat. Dia ni bangga-bangga sangat. Tak mau. Dulu. Pasal benda tu, sifat tu akan merosakkan masyarakat. Masyarakat diri dia, masyarakat boleh jadi di negara. Dulu orang dulu cukup matang tentu dalam melantik kepimpinan ni. Bukan hanya sembrono, kata Jawa lah sembrono. Kita kata sebarangan. Sekarang awak untuk masa depan, ganjaran di sisi Allah. Dulu kebajikan dunia dan akhirat. Bukan ada apa tuan-tuan.
Adakah ada keuntungan pada mereka? Tak, mereka tak ada untung apa. Cuma mereka nak supaya kebajikan itu dapat sikit mereka rasa melalui apa yang mereka yakin kepada satu-satu pemimpin itu, supaya mereka ni dapat syafaat, dapat pertolongan, dapat recommendation. Macam itulah. Tapi hari ini kita tak kira lagu tu. Kita kira lagu entam je lah, entam je lah. Jadi bila jadi lagu tu, pahala tak dapat, kebajikan tak dapat, apa yang ada? Kerosakan. Bertambah-tambah lagi rosak. Sebab kita tak nilai dari segi rohani ada. Jadi sebab tu orang Islam ni perlu ada sifat-sifat kerohanian yang patut kita fahami, supaya sifat kerohanian itu boleh membentuk semula dalam ketua-ketua masyarakat, dalam ketua-ketua pemerintahan dan sebagainya. Kalau kita tak ada sifat-sifat kerohanian, macam kita nak bentuk? Kita pun tak faham. Jadi sikap dan sifat yang macam ni perlu. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat inilah yang diutamakan dalam pemilihan khulafa Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua benda-benda yang macam ni yang jelas di dalam pemilihan sebagai khalifah. Tak. Sebab tu kita kadang-kadang kita fikir, kita tuan-tuan tak menyesal lah. Sebab kita yang buat, kita yang pilih, dia tak menyesal. Sebab kita pilih. Kemudian kata dia, maka takwa. Betul tuan-tuan? Saya baca nak? Maka dijanjikan. Dijanjikan. Jadi kata dia, maka dijanjikan di bawah perkara yang satu itu, yaitu takwa. Semua ini dijanjikan di bawah ikatan yang satu, yaitu takwa. Takut kepada Allah. Apa takut ni? Takut pada Allah. Tentuan kalau ada kepimpinan yang takwa, tak ada apa dah. Risuah pun tak ada. Benda-benda pelik-pelik pun tak ada lah. Kalaulah tuan-tuan, kalaulah kita tak lantik yang macam tu, siap lah Jahannam tuan-tuan, kan? Habis rosak, berkecai semua. Itu yang kita sayang tu. Jadi kita tengok yang ni semua mai daripada sifat takbur, bangga diri, mai daripada sifat riak, menunjuk-nunjuk, mai sifat tamak, hubbul mal, cinta harta, hubbul jah, cinta kemegahan. Oleh kerana cinta kemegahan itulah menjadikan dia riswah, sebab nak mempertahankan kemegahan pangkat dia tadi ni. Sebab nak kena beli. Bila beli itulah nak kena pakai duit. Nak pakai duit tu nak robak tu kan. Kita ingat robak kedai emas, tu kena tangkap polis kan. Rompak. Nak rompak tu kan. Rompak harta negara saja. Itu yang susah, yang senang. Ini semua tuan-tuan bila berlaku. Sebab tu tuan-tuan, kerohanian ini bukan perkara kecil. Impaknya adalah kepada negara dan masyarakat dan agama tuan. Itu yang kita jelas. Sebab itu benda-benda macam ni perlu kita fahami dalam betul-betul ilmu sofi ini, tuan-tuan. Iaitu takwa sekalian, sekalian yang tersebut itu, ya maknanya dia tergolong dalam satu, apa dia? Iaitu takwa. Semua itu tersebut dalam kita, dalam kata takwa. Nah, kebajikan, kerjaan besar, semua itu tergolong dalam ada takwa, insya-Allah dapat. Kalau tak ada takwa, tak ada. Takwa ini kita kena faham balik. Kalau pemimpin yang bertakwa kepada Allah, masyarakat nak melatih orang yang bertakwa kepada Allah, macam itulah. Makna kalau pemimpin itu secara demokrasinya, kita tengok, kita kena rujuk balik. Kalau kepimpinan itu secara demokrasi, kan, berperlembagaan melalui proses pilihan raya. Wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh jabatan pemerintahan awam yang diwujudkan oleh sesebuah kerajaan. Dipilih oleh rakyat. Rakyat penting bertakwa dulu. Sebab rakyat yang nak menilai pelantik kepimpinan. Macam mana? Masalah. Jadi maka perlulah rakyat dan masyarakat Islam khususnya faham dalam keadaan yang macam tu. Baru dia jelas. Kita dulu. Pasal kita yang nak lantik. Kalau kita tak faham, nak lantik sebarangan, kita rugi. Pertama rugi dunia, kedua rugi akhirat. Sebab syubhat.
Kalau yang kita lantik itu jahat, macam mana? Jahatnya mereka kita. Itu makna. Ini makna kita kena faham dalam sudut yang dia katakan cara perlantikan itu dalam konteks ijma' atau qiyas. Kita tengok itu lah. Dalam kawaidul fikih dan kaedah fiqh. Nampak itu. Jadi walau apapun tuan-tuan, insya-Allah dalam hal yang sedemikian kita akan menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua sekaliannya itu kata dia yang tersebut itu ada berdasar kepada takwa. Dan tilik olehmu barang yang di dalam Quran. Dia suruh kita rojok kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu berbantah masalah nak melantik macam mana? Macam mana? Fi syai'in pada suatu perkara faruddu ila Allahi war Rasul. Rojoklah kepada Allah dan Rasul. Al-Quran dan hadis macam dia rojok balik. Yang macam mana ni? Yang bertakwa. Sebab Allah Ta'ala suruh yang bertakwa. Itulah. Jadi tuan-tuan kita orang Islam, orang beriman ni tak susah nak dah. Untuk nak buat apa pun tak susah. Sebab Quran dah ada. Tak ada Quran, hadis saja. Tak ada hadis, rujuk pada kitab-kitab muktabar yang telah dijelaskan oleh para ulama Islam. Yang cukup jelas dalam kitab-kitab mereka. Nak abang, nak cerita yang macam mana, kan? Kita tak susah sangat tu. Kemudian kata dia, tilik olehmu barang yang di dalam Quran daripada menyebutkan takwa. Tengok balik dalam Quran pun. Tengok balik dalam Al-Quran yang sebut takwa tu macam mana. Dan lagi dan digantungkannya digantungkan dengan dia, dengan Al-Quran itulah. Kemudian lagi digantungkan dia apa gitu? Apa? Gantungkan dia apa gitu? Daripada segala kebajikan, daripada segala kebajikan, digantungkan dia daripada segala kebajikan. Kita tengok dalam Quran hukum takwa ni benar. Yang kata takut ni mana bergantung kebajikan itu berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah. Kan? Takut nak takbur, takut nak riak. Daripada situlah nak bergantung kebajikan. Nak jadi baik dan buruk di situlah. Kalau kita berpura-pura, maka dia akan jadi kebajikan. Walaupun nampak kebajikan, kan? Jadi munafik, jadi nifak. Tak dapat kebajikan. Rugi juga kita tu kan. Rugi ya. Kita buat punya teruk kan. Kebajikan kononnya. Tetapi tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita baca ayat kurban juga kan, tidak sampai daging kurban dan darah kurban kepada Allah, tapi yang sampai ketakwaan kepada Allah. Ini gitu. Allah Taala rojok balik dalam hal-hal yang sedemikian. Itu contoh kurban. Yang lain sama juga. Mana dasar takwa itulah yang merupakan hakikat kebajikan. Kalau tak ada takwa, tak ada kebajikan. Dia tak jadi ikhlas lah. Dan beberapa janjian atasnya daripada pahala. Kita tuan-tuan, bila ada ketakwaan, disitulah janji ada pahala. Kebajikan yang kita buat berdasarkan ketakwaan, di situ Allah janji pahala kepada kita. Allazina amanu wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Maknanya Allah Taala dalam Quran dia tu berita-berita gembira kepada orang beriman beramal saleh bagi mereka itu apa dah, yaitu surga yang mengalir bawah sungai-sungai kekal dalamnya buat selama-lama. Allah Taala sebut dalam Al-Quran janji Allah Taala janji. Allah Taala suruh Nabi Muhammad basyar wa basyiril, mana bagi tahu berita gembira. Jadi bila Allah Taala habaq dalam Quran, itu janji Allah Taala. Janji kebaikan dan kebajikan. Kita buat kebajikan berdasarkan ketakwaan, maka pahala ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar pangkat kita, besar pahala kita. Besar kita punya pangkat, besar pahala kita. Betul kan? Sebab itulah tuan-tuan, makna kemuliaan, pangkat, derajat itu boleh buat kita dapat pahala. Dan sawabun itu sama pahala. Dan sawab itu pahala juga. Dua kali pahala maksudnya. Pahala
dan sawabun pahala. Ya, balasan. Dan kata dia beberapa juga. Dan beberapa lagi. Dan beberapa disandarkan kepadanya. Betul ya? Betul disandarkan. Dan beberapa yang disandarkan kepadanya kepada ketakwaan itu tuan-tuan. Banyaklah benda yang kita dah sandar pada dia. Daripada bahagia. Bila kita takut ni, maka banyak lagi kebahagiaan yang kita dapat daripada hasil kita bersifat takut dengan Allah. Banyak lagi. Bukan pahala saja. Ada lagi. Dan juga kata dia. Dan aku hendak, betul tak? Bilangkan yang demikian itu daripada jumlahnya 12 perkara. Sahabat, takwa itu akan kita dapat ada 12 perkara yang akan dijelaskan kepada kita dan hal kita dapat. Kalau ada takwa, ni 12 perkara yang kita akan dapat. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan dapat. Ada ini 1, 2, 12 ini akan dia khabarkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk ayat Quran. Buat hujah ayat Quran. InsyaAllah wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, didekatkan, digolongkan, dilipatkan akan surga itu pada orang yang bertakwa. Banyak lagi lah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan. Jadi kita jangan takutlah. Kalau kita takut dengan Allah Ta'ala, insyaAllah tuan, besar akal kita, besar takut kita dengan Allah, insyaAllah besar kebajikan kita boleh buat, banyak pahala kita insyaAllah Ta'ala. Orang ni lagi cantik. Sebab itulah ada hadis, antaranya yang dapat menaungan di sisi Allah Ta'ala esok di akhirat pada masa ialah siapa dia? Iaitu kerajaan yang adil, pemerintah yang adil tuan. Itu yang dapat naungan Allah. Yang disebut Allah Ta'ala tidak mendapat, yang Nabi kata tidak akan mendapat naungan pada hari kiamat melainkan lima golongan tu. Antara dia ialah kerajaan yang adil lah. Sebab dia jadi pemerintah, kita jangan kata tak elok. Baiklah, asalkan ada ketakwaan kepada Allah. InsyaAllah tuan-tuan. Wallahu a'lam.